cukai tanah. Okey, sekarang bagaimanakah mengira cukai tanah? Kadar cukai tanah ditetapkan oleh kerajaan negeri, ya, berdasarkan lokasi juga. Belakangan lokasi, ya, di kawasan mana, tempat mana yang kamu tinggal, lagi tempat yang lagi besar, kawasan bandar yang besar lagi mahal sikit lah saiz dia. Ini ada saiz dia, berapa saiz dia, berapa meter persegi dan jenis tanah. Tanah apa yang kamu miliki. Okey. Okey, jumlah cukai, jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun setiap tahun adalah bergantung pada cukai tanah setiap unit keluasan. Jadi kita kena kita tahu macam rumah kamu. Okey, rumah itu saiz apa? 22 kali dengan 70. Ada saiz dia. Ada rumah yang lebih besar, ada rumah kecil. Itu terpulang pada unit keluasan kita lah. Okey, atas jumlah keluasan tanah yang dimiliki. Okey, jadi cara kita mengira jumlah cukai tanah ialah kita guna kadar cukai tanah kita. Kadar cukai. Berapa kadar dia? Setiap unit keluasan Setiap unit keluasan darab dengan jumlah keluasan tanah. Darab dengan jumlah keluasan tanah. Okey, kita tengok soalan ni. Encik Hamid memiliki sebuah rumah berkeluasan 130 meter persegi. Diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah Rm di 43 sen setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Hamid setiap tahun. Okey. Jadi kita guna formula tadi. Formula tadi ialah jumlah cukai tanah ialah kadar cukai tanah setiap unit keluasan berapa peratus kadar yang dikenakan darab dengan keluasan tanah. Ya. Jadi kadar cukai tanah setiap unit di sini, nampak di sini kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 43 sen kan per setiap meter persegi. Jadi Rm 43 sen. Okey, jumlah keluasan berapa rumah tanah dia? Okey, tanah dia ialah 130 meter. Okey, 130 meter. So darab dengan 130 meter persegi. Okey, kita darab. So, kita akan dapat RM55.90 setahun. Dia kena bayar cukai tanah. Cukai tanah lebih murah daripada cukai pintu. Okey. Baik, satu lagi soal contoh di sini. Encik Abdullah memiliki sebidang tanah. Kegunaan kediaman yang seluas 300 meter persegi di Kedah. Diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 15 sen 15 sen setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Abdullah setiap tahun. Okey, kita guna balik formula ni. Jumlah cukai tanah, kadar cukai tanah setiap unit keluasan darab dengan jumlah keluasan tanah. Jadi di sini, kadar cukai tanah setiap unit ialah berapa? Kadar dia, kadar cukai tanah kenakan. Rm 15 sen kan? So, kita akan kata Rm 15 sen. Luas kawasan dia ialah 300 meter persegi. So, darab dengan 300. Okey, kita akan darab. Jadi, dia kena bayar cukai tanah yang dibayar oleh Encik Abdullah setiap tahun ialah Rm 45. Okey, itu adalah cukai. Okey, sekarang kita masuk kepada
cukai jualan dan perkhidmatan. Ya, cukai jualan dan perkhidmatan. Okey. Untuk kad kredit ada cukai perkhidmatan juga, service tax. Ada service tax. So di sini cukai perkhidmatan bagi setiap kad kredit. Ya, kredit kad ialah RM25 setahun. Setahun Okey, bagaimanakah mengira cukai jualan dan perkhidmatan? Kadar cukai jualan untuk barangan adalah berbeza. Kadang-kadang adalah 5%, 10% atau kadar-kadar lain bergantung pada barangan yang ditetapkan. Okey, ada berbagai jenis. Manakala kadar cukai perkhidmatan ialah 6%. Ini adalah service tax. Kadar cukai jualan ialah sales tax. Ini adalah service tax. Ialah 6%. Okey. Kita tengok soalan ni. Sofia menyewa sebuah bilik di Hotel Selesa dengan harga RM240 semalam. Sofia menginap di hotel itu untuk 2 malam. 2 malam ya. Diberi bahawa hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan ya sebanyak 6%. Hitung cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia. Okey, kalau kita dah tahu cukai perkhidmatan ialah berapa? 240. Sebab 240 ialah semalam. Tapi dia menginap di sana untuk 2 malam. 2 malam. Jadi kena darab dengan 2. Kita darab dengan 2. Okey, dan darab dengan dia punya cukai perkhidmatan ialah 6%. 6% ya. Jadi cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia ialah RM28.80. Okey, ini cara kita mengira cukai perkhidmatan. Okey, ini adalah lagi satu soalan. Yisun makan malam di sebuah restoran ya. Jadi cukai jualan dan perkhidmatan boleh di mana? Boleh di hotel untuk barangan yang kita beli di internet ke ataupun kita makan di restoran. Okey, itu adalah. So dia telah makan sepinggan nasi goreng. 2 ketul ayam goreng dan secawan kopi. Jadual di bawah menunjukkan harga makanan dan minumannya. Di sini adalah jadual yang harga yang dia makan. Di sini tengok dia makan apa? Dia makan nasi goreng satu kan, sepinggan kan. So RM6 lah kan. Sepinggan ialah RM6. Dan dia makan 2 ketul ayam goreng. Ayam goreng di sini kalau seketul ialah RM5. Dia makan 2 ketul. RM10. Dan secawan kopi. Kopi ialah RM4 secawan. Apa soalan dia? Diberi bahawa restoran itu mengenakan cukai perkhidmatan 6%. Kita nak hitung bil Yisun. Berapa yang perlu dia bayar? Berapa yang perlu dibayar oleh Yisun? Jadi kita nak tengok, kita cari cukai pendapatan, cukai perkhidmatan dulu. The service tax. Berapa service tax dia dulu? Cukai perkhidmatan yang perlu dibayar, apa yang dia makan? Dia makan nasi goreng RM6. Dia makan ayam goreng 2 ketul, 2 darab RM5. Dan dia minum kopi ada RM4. Betul? Ini adalah dia makan. So dia kena darab dengan 6%. Nak cari cukai perkhidmatan
So di sini RM6 tambah RM10 tambah RM4 ialah RM20. Okey, darab dengan 6%. Darab dengan 6%. Jadi bila darab ni, cukai perkhidmatan dia ialah RM1.20. Ini hanya cukai perkhidmatan dia, RM. Tapi soalan ni, dia nak kita cari bil untuk yisun. Berapa yang dia perlu bayar, bil dia. Dia berapa yang perlu bayar. So, jadi kita kena ambil berapa jumlah dia lah. Jumlah yang tadi berapa? Jumlah semua ni, yang dia makan ni ialah RM20. RM20. Ya betul, RM20. Jadi kena tambah dengan cukai perkhidmatan. Kena tambah. Bil dia termasuk dengan cukai perkhidmatan. Jadi kita kena tambah RM1.20. Okey, tambah. So jumlah dia yang perlu bayar ialah RM21.20. Okey, so kita faham